Selamat pagi, salam sejahtera. Isu yang hangat yang aku nak ulas hari ini apabila Mat Maslan kata orang Melayu tak lupa Dr. Mahathir, jadi punca UMNO jatuh. Aku nak ulas tentang perkara ini. Anda berminat, tinggalkan komen Anda. Anda tak berminat, tidak apa. Tapi ada beberapa perkara yang aku fikir yang aku boleh ulas tentang isu ini. Pertama, Mat Maslan kata UMNO jatuh, puncanya ialah Dr. Mahathir. Mula-mula sekali aku nak kata aku setuju. Memang kerana Dr. Mahathir, kerana munculnya Dr. Mahathir, kerana terlibatnya Dr. Mahathir sekali lagi dalam politik Malaysia, walaupun sudah berusia 80 dan menghampiri 90 tahun pada waktu itu, Tun Mahathir terpaksa ambil keputusan yang aku rasa keputusan paling besar dalam hidupnya, yaitu terjun sekali lagi ke alam politik, walaupun sebelum itu beliau sudah mengumumkan mahu bersara daripada politik. Tapi kerana berlaku kekotoran yang dikatakan kotor dan jijik oleh Tun Mahathir yang berlaku dalam pentadbiran Malaysia, khususnya yang diterajui oleh UMNO, Tun Mahathir terjun semula dalam dunia politik. Aku fikir apa yang Mat Maslan kata ini betul separuh sahaja. Ramai orang-orang di luar sana, khususnya yang ada di kampung, yang tak tahu banyak perkara, mereka percaya paci-paci, nenek-nenek, atu-atu, angti-anti, kakak-kakak, maci-maci yang tak pernah buat kajian, terus percaya 100%. Apa yang Mat Maslan kata ini 90% tak betul. Hanya 50% yang betul. Kerana dari satu sisinya, iya memang benar kerana Tun Mahathir. Dan bukan itu sahaja. Lebih daripada 50% puncanya daripada UMNO sendiri. Kata beginilah, kalau Tun Mahathir ada pun, kalau memang tiada masalah di UMNO, bagaimana UMNO nak jatuh? Bagaimana UMNO nak jatuh kalau tanpa ada masalah dalaman UMNO itu sendiri? Contoh katalah, seorang pencuri, dia mencuri, tiba-tiba polis tangkap, nak salahkan siapa? Kerana polis itu yang bekerja keras ataupun memang pencuri itu memang mencuri. Aku ulang sekali lagi, ini perumpamaan paling senang. Seorang pencuri hebat mencuri. Mula-mulanya para polis pada waktu itu tak bekerja keras. Tapi munculnya seorang yang bekerja keras menangkap pencuri itu. Siapa yang salah? Pencuri itu kah polis yang bekerja keras itu? Begitulah ceritanya. Jadi aku nak kata di sini, kalau tak ada masalah dalam UMNO dan Barisan Nasional pada waktu itu, bagaimana UMNO nak jatuh? Bagaimana Barisan Nasional itu? Aku fikir tak mungkin UMNO dan Barisan Nasional akan jatuh. Walau bagaimana besar pun janji Pakatan Harapan pada waktu itu, bagaimana besar pun janji yang diberikan. Contohlah, dia kata dia akan beri setiap seorang 1 biji rumah banglo. Dia nak bagi setiap seorang 1 biji kereta Mercedes. Satu orang dibagi RM1,000. Katakanlah dia nak bagi bulan. Dia janji bulan, bintang dan sebagainya. Aku fikir itu hanya sedikit daripada faktor kekalahan. Tetapi memang ada masalah di UMNO. Dan Ahmad Maslan cuba menyalahkan pula Dr. Mahathir. Aku tak dapat hadam, aku tak boleh fikir di mana salahnya Tun Mahathir di sini. Di mana salahnya Tun Mahathir di sini? Sehingga UMNO jatuh. Nah, kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Ahmad Maslan. Beliau berkata, tindakan Tun Mahathir Mohamad berpakat dengan DAP dan parti pembangkang lain untuk menjatuhkan UMNO tidak akan dilupakan orang Melayu, kata Datuk Seri Ahmad Maslan. Asik-asik nak salahkan DAP, asik-asik nak salahkan DAP. Yang mencuri duit itu salah siapa? Itulah yang aku nak tanya. Yang sudah terbukti di mahkamah menyeleweng uang itu salah siapa? Itu salah DAP ke? Aku bukan nak defend DAP. Aku tak pernah defend DAP. Aku kata kalau DAP mencuri, kalau DAP kedapatan bersalah, katalah Lim Guan Eng terbukti bersalah dalam kes rasuahnya yang masih dibicarakan sekarang berkaitan dengan terowong dasar laut di Pulau Pinang, aku pikir itu bagus supaya semua orang lihat sistem kehakiman di Malaysia tak pilih bulu, tak pilih kasih. Siapa salah sumbat dalam penjara, siapa salah sumbat dalam penjara.
Tak perlulah pilih-pilih siapa orang itu daripada parti manapun dia. Inilah yang bagus yang sedang berlaku. Dan Ahmad Maslan kata kerana berpakat dengan DAP dan parti pembangkang. Jadi Mahathir nak berpakat dengan siapa? Takkan nak berpakat dengan parti Barisan Nasional pula. Tak logik lah kan, tak rasional lah macam tu. Itu sebab Tun Mahathir mencari DAP, parti pembangkang PKR, untuk bersahabat bagi menjatuhkan kerajaan kleptokrasi pada waktu itu. Kata Datuk Seri Ahmad Maslan, perkara itu tidak akan dilupakan orang Melayu. Aku fikir ini berat sebelah untuk dikatakan oleh Ahmad Maslan. Setiausaha Agung UMNO itu yakin orang Melayu tidak akan menyokong Parti Pejuang diketuai Dr. Mahathir pada PRU 15 kerana tindakannya menjatuhkan UMNO sehingga menyebabkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak disumbat ke penjara selepas disabitkan bersalah kes rasuah SRC International Senin Berhad baru-baru ini. Sekarang ini kita nak buat pilihan. Aku nak tanya kepada penonton yang saya hormati ini. Agak-agak nanti siapa yang akan dipilih? Parti Pejuang atau Parti UMNO? Karena dua-duanya berlandaskan parti berasaskan Melayu Islam. Pejuang parti baru untuk Melayu Islam, Parti UMNO parti lama yang berjuang untuk Melayu Islam. Dua-duanya berjuang hampir sama perjuangannya. Tapi Tun Mahathir yang telah menyebabkan kejatuhan Barisan Nasional UMNO, kata Ahmad Maslan. Itu aku setuju, tapi aku fikir 80% kejatuhan Barisan Nasional UMNO bukan disebabkan semata-mata oleh Tun Mahathir, tetapi disebabkan oleh masalah dalaman UMNO itu sendiri. Jadi, kata pepatah, jangan salahkan orang kalau dah pegang tai sendiri. Macam itulah. Orang Melayu tidak lupa dengan tindakan beliau apabila berpakat dengan DAP dan parti pembangkang lain bagi menjatuhkan UMNO pada PRU 14, kata Ahmad Maslan. Disebabkan angkara Tun Dr. Mahathir, akhirnya negara porak-poranda dan kesannya sehingga sekarang. Katanya dipetik laporan utusan Malaysia. Aku fikir kalau Tun Mahathir tidak menjatuhkan kerajaan BN UMNO pada waktu itu, lagi porak-poranda mungkin negara kita sekarang. Kenapa? Baru kita tahu sekarang. Rupa-rupanya kalaulah UMNO BN tak tumbang pada waktu itu, ramai orang pikir dan aku pun pikir mungkin banyak kes-kes yang tak akan diketahui oleh kita semua. Termasuklah kapal yang tak siap-siap LCS itu. Termasuklah kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International yang pada waktu itu Apandi Ali, peguam negara, kata itu daripada derma Arab. Tapi akhirnya baru-baru ini dia kata dia tak delegasi yang dihantar tak pernah pun berjumpa dengan wakil di Raja Arab tu. Jadi kalau UMNO tak jatuh, aku pikir banyak perkara yang kita tidak akan tahu. Kalau BN tak jatuh, banyak perkara yang kita tidak tahu. Tapi sekarang ini, syukurlah, oleh kerana hanya 22 bulan Pakatan Harapan memerintah Malaysia, banyak perkara yang sudah kita ketahui. Jadi sekarang masanya rakyat memilih semula. Tak lama lagi kita akan memilih semula. Terpulanglah kepada kita, nak pilih siapa. Yang pentingnya, dulunya itu sudah terbongkar. Sekarang ini, aku fikir UMNO Barisan Nasional sedang membentuk satu pasukan yang baru, yang lebih bersih. Dengan penyabitan beberapa kesalahan sekarang, termasuk bekas Presiden UMNO, yaitu Najib Tun Razak dan istrinya Rosmah Mansur, yang aku kata itu juga puncak utama kerosakan UMNO Barisan Nasional, kejatuhan UMNO Barisan Nasional dalam PRU 14. Aku fikir ini masanya UMNO untuk bangkit semula. Kita akan sambung lagi dalam ulasan yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang like. Sebelum itu, tinggalkan komen Anda tentang ulasan aku yang sangat hangat nih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.